sekalian yang dirahmat, hari ini saya akan menerangkan tentang penyataan masalah yang terdapat dalam projek saya. Daripada penyataan masalah yang diberikan, saya dapat memahami bahawa mangga dapat bertahan selama 5 hingga 8 hari, manakala mangga yang telah dipotong hanya dapat bertahan selama 2 hingga 3 jam sahaja. Masalah ini melibatkan kemampuan mangga untuk bertahan dengan lebih lama daripada masa yang sepatutnya. Ia menjadi satu masalah kerana mangga yang dipetik tidak dapat bertahan dan disimpan dengan lebih lama. Masalah mangga yang tidak dapat disimpan dengan lebih lama dapat dikaitkan dengan faktor pertumbuhan mikroorganisma yang disebabkan oleh kelembapan, suhu, cahaya, nilai pH dan nutrien. Hai, saya Farah Ayuni. Itu soalan yang kedua, apakah maklumat yang saya dapat? Yang pertama, seperti yang saya kaji, buah mangga ialah sejenis buah yang baik untuk kesihatan dan juga berkhasiat. Ada banyak cara untuk simpan mangga dengan lebih lama. Antaranya kita boleh lakukan kaedah pengeringan, pengawetan dan juga penyejuk bekuan. Itu ialah antara cara-cara yang telah saya dan ahli kumpulan saya bincang untuk menyimpan mangga dengan lebih lama. Untuk kaedah penjerukan, kaedah ini telah bermula sejak 4,000 tahun dahulu dengan menggunakan timun tempatan di India. Ia dikenali sebagai acar di utara India. Kaedah ini digunakan sebagai satu cara untuk mengekalkan makanan bagi kegunaan di luar musim dan bagi perjalanan yang jauh, terutamanya melalui laut. Untuk kaedah pengeringan pula, ia telah digunakan secara meluas untuk tujuan ini sejak zaman purba. Air secara tradisinya disingkirkan melalui penyejatan, pengeringan udara, pengeringan matahari, penyalaian atau pengeringan angin. Walaupun hari ini elektrik penyahidrat makanan atau pengeringan beku boleh digunakan untuk mempercepatkan proses pengeringan dan memastikan keputusan yang lebih konsisten. Untuk kaedah penyejuk bekuan pula, ianya ialah proses perubahan cecair menjadi pepejal. Proses ini berlaku pada takat beku. Ia merupakan lawan peleburan. Pembekuan adalah kaedah biasa pengawetan makanan yang memperlambatkan kerosakan makanan dan pertumbuhan mikroorganisma. Selain kesan suhu yang lebih rendah pada kadar tindak balas, pembekuan menjadikan air kurang tersedia untuk pertumbuhan bakteria. Setiap kaedah yang kita lakukan pasti mempunyai kebaikan dan keburukannya. Untuk kebaikan pengawetan, yang pertama, mikroorganisma tidak boleh bertumbuh dan membiak pada keasidan dan kepekatan gula yang tinggi. Yang kedua, jeruk boleh menghilangkan pening dan mual dalam perjalanan dan mengatasi mabuk hamil. Untuk keburukannya pula ialah, yang pertama, mengandungi kandungan garam dan gula yang tinggi. Jadi, ianya boleh menyebabkan penyakit kencing manis atau diabetes. Yang kedua, jeruk yang diambil berlebihan semasa mengandung ditakuti akan menjejaskan kesihatan diri dan kandungan kita. Untuk kaedah pengeringan pula, kebaikannya ialah buah-buahan manisan boleh diambil sebagai makanan ringan bagi mereka yang mementingkan susuk badan mereka. Tetapi beberapa keping sehari tidak akan membahayakan anda. Ia hanya akan menebus kekurangan vitamin dan glukosa. Untuk keburukannya pula, orang yang menghidap penyakit diabetes dan berat badan berlebihan termasuk obesiti harus membuang buah kering. Jika tidak, anda akan mengalami lonjakan gula. Bahaya tau. Untuk kaedah penyejuk bekuan pula, kebaikannya ialah, yang pertama, makanan boleh disimpan sehingga beberapa bulan. Yang kedua, bakteria tidak aktif dan tindakan enzim dihentikan. Yang ketiga, tiada perubahan yang ketara terhadap tekstur dan rasa. Untuk keburukannya pula, bakteria dan spora tidak dapat dibunuh tetapi melambatkan pembiakan. Setelah saya berbincang dengan ahli kumpulan saya, kami merancang untuk melakukan kaedah pengawetan. Tapi kami tidak akan menggunakan asid benzoik kerana asid benzoik boleh membahayakan hati dan juga buah pinggang. Jadi kami hanya akan menggunakan dua bahan iaitu garam dan juga gula. Itu sahaja. Dan saya pula Ainisa. Bagi bahagian yang ketiga, kumpulan kami juga memilih untuk melakukan kaedah penjerukan. Seterusnya, saya mengubah suai penyelesaian itu kepada masalah saya dengan memerhati perbezaan antara tiga kaedah iaitu kaedah pengawetan, pengeringan dan penyejuk bekuan. Ini kerana apabila diperhatikan, mangga yang dijeruk akan bertahan lebih lama kerana secara umumnya mikroorganisma tidak boleh hidup dalam keadaan persekitaran yang berasid, iaitu kaedah penjerukan lah. Maka penjerukan ini dapat merencatkan pertumbuhan mikroorganisma dan pada masa yang sama ia mengekalkan ciri-ciri fizikal mangga tersebut.
Akhirnya, penyelesaian ini dapat menjawab masalah bagaimana mangga saya nak tahan lama. Saya mengambil masa selama 11 hari untuk menyiapkan mangga jeruk bermula dari 19 Mac, hari Jumaat. Sepanjang projek membuat mangga jeruk ini, kami hanya menggunakan 2 biji mangga yang tidak terlalu masak, maksudnya tidak terlalu kuning isi dia. Kami juga tidak menggunakan sebarang kos kerana mangga yang diambil hanyalah mangga belakang rumah. Selain itu, terdapat juga bahan-bahan lain seperti garam. Kami hanya menggunakan 1 sudu setengah garam dan 2 sudu besar gula. Bagi menambah keenakan dan kelezatan mangga jeruk, kita boleh menambahkan asam ke dalam mangga jeruk kita. Dan soalan terakhir, dan ini merupakan lakaran bagi jeruk mangga serta kaedah yang digunakan ialah kaedah penjerukan. Hai, saya Zaiti Syazana. Bagi bahagian yang keempat, jadi langkah-langkah yang telah saya laksanakan ialah: hari pertama, mula-mula sediakan bahan 2 biji mangga, 2 sudu gula, 1,5 sudu garam dan bekas. Seterusnya, kupas kulit dan potong buah mangga tersebut. Jangan lupa basuh tau. Kupas kulit dia biar licin tau. Yang penting jangan lupa basuh juga. Selepas itu, letakkan mangga yang sudah dipotong tadi ke dalam bekas. Larutkan 1,5 sudu garam dengan air dalam bekas mangga tersebut serta gaulkannya. Kemudian, rendam mangga dalam air garam semalaman. Dan yang kelima, larutkan 2 sudu gula bersama air suam di dalam bekas dan biarkan semalaman juga. Kalau letak dalam peti sejuk, lagi best. Hari kedua, Toskan untuk hilangkan air garam. Dan yang terakhir, masukkan mangga yang telah ditoskan ke dalam bekas yang mengandungi larutan gula. Jadi, inilah gambar yang terbaik bagi membantu cikgu saya faham kaedah yang saya telah pilih, iaitu kaedah penjerukan. Gambar ini juga merupakan produk terakhir saya. Hai, dan saya pula Arifah Zakira. Untuk soalan pertama, bagaimanakah produk atau model saya telah menyelesaikan masalah? Saya telah menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan kaedah penjerukan. Penjerukan ialah proses pengawitan makanan dengan direndam di dalam larutan berasid. Contoh dia macam cuka ataupun larutan garam yang pekat. Penjerukan ni juga dia dikenali sebagai rendaman air garam. Jadi, dengan kaedah ini, mangga tersebut dapat disimpan dengan lebih lama dan dapat bertahan. Jadi, mikroorganisma tidak boleh bertumbuh dan membiak pada keasidan dan kepekatan gula yang tinggi. Tujuan penjerukan ni adalah untuk memastikan bakteria atau kulat tidak boleh hidup dalam larutan cuka, asid itulah, dan larutan gula pekat. Untuk soalan yang kedua, apakah kebaikan dan kekurangan penyelesaian masalah saya? Untuk kebaikan penjerukan, mikroorganisma tidak boleh tumbuh dan membiak pada keasidan dan kepekatan gula yang tinggi. Macam yang tadi cakap tu. Lepas tu yang kedua, asid dalam cuka menghentikan pertumbuhan mikroorganisma. Oleh itu, dia dapat mencegah makanan daripada mereput. Yang seterusnya, makanan yang diawet secara penjerukan dapat tahan lebih lama. Selain itu, kebaikan jeruk mangga ini dapat mengurangkan gejala kemurungan dan kegelisahan. Ia juga dapat menguruskan diabetes dan dapat menurunkan risiko untuk beberapa jenis kanser. Contoh dia macam kanser kolon. Kekurangan ataupun keburukan jeruk mangga ni, dia lebih kepada individu yang mempunyai masalah kesihatan seperti tekanan darah tinggi atau masalah kesihatan kardiovaskular. Individu tersebut mungkin disarankan untuk menghindari langsung pengambilan makanan ini kerana jeruk ni adalah sejenis makanan yang bebas lemak dan rendah kalori.
Ia agak baik untuk kesihatan, tapi malangnya ia juga adalah rendah dalam kebanyakan nutrien lain kecuali natrium, iaitu garam. Untuk soalan yang ketiga, apakah cabaran yang saya hadapi sepanjang menjalankan tugasan ini? Cabaran yang saya hadapi ialah ketika memotong model itu ataupun produk tersebut, perlulah berhati-hati kerana memotongnya adalah menggunakan objek yang tajam seperti pisau. Lepas tu, ketika memetik model atau projek tersebut, perlu berhati-hati juga supaya getah pada model tidak terkena pada baju dan tangan saya. Untuk soalan terakhir, adakah terdapat ruang menambahbaikan daripada penyelesaian saya? Ya, terdapat ruang menambahbaikan dalam penyelesaian saya. Hal ini, model tersebut boleh diletakkan dalam peti sejuk bagi mengekalkan kualiti model. Maksudnya, bila jeruk mangga tu, dia sedap makan bila keadaan dia dalam sejuk, macam dalam baru rasa nikmat dia gitu. Sekian saja daripada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum.